Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua. Hari ini kita akan buat ulang kaji sains bab 1 hingga bab 4. Teacher nak buat ulang kaji lah dengan awak. Kita bincang beberapa soalan objektif sebenarnya sebagai persediaan peperiksaan pertengahan tahun online ataupun secara dalam talian 2021. Semua orang dah tahu sebenarnya jadual peperiksaan kan. So sains tingkatan 1 pada hari Khamis. Khamis ni 15 Julai. Iaitu pada jam 10.30 hingga 12.30 hari. Maknanya bila secara online ni dia ada tempoh dia. Selepas pukul 12 dia akan ditutup lah untuk peperiksaan tu. Untuk kertas sains. Jadi pastikan semua ingatlah masa untuk awak jawab kertas sains nanti pada jam 10.30 hingga 12.30 hari secara online. Okey, kita tengok soalan pertama untuk ulang kaji pada hari ini. Masing-masing bolehlah juga untuk orang kata sebagai persediaan kan, bolehlah salin soalan dan juga jawapan yang kita bincang ni. Nanti teacher akan tally soalan ulang kaji kita ni dalam grup masing-masing. Okey, soalan yang pertama kita tengok dulu. Apakah fenomena semula jadi? Yang ni awak dah belajar masa bab 1. Bab 1 apa yang dimaksudkan dengan fenomena. Okey, fenomena bahasa biasa boleh juga awak ingat ini adalah kejadian. Kejadian atau perkara. Okey, fenomena maksudnya kejadian. And then semula jadi ni maksudnya perkara yang manusia tak boleh buat. Hanya Allah sajalah, manusia tak boleh cipta atau tak boleh buat. Dia berlaku secara semula jadi. So kita tengok satu persatu. Adakah perkara yang berlaku setiap bulan, perkara yang dicipta oleh benda hidup, ataupun perkara yang diperlukan oleh benda hidup, ataupun di perkara yang berlaku dalam alam semula jadi. So yang salah yang mana? Cari yang salah dulu. Kalau saya lah. So yang ni yang pertama salah, kedua, ketiga pun salah. So jawapan yang betul adalah D. Perkara yang berlaku dalam alam semula jadi ataupun kejadian yang berlaku dalam alam semula jadi. Contohnya apa? Gempa bumi, tsunami, pembentukan hujan, pembentukan pelangi dan sebagainya. Okey, nombor 2. Kajian mengenai perubahan cuaca dan iklim. Kajian mengenai perubahan cuaca dan iklim. Yang ni pun dalam bab 1 dikenali sebagai bidang apa? Kajian tentang cuaca dan iklim boleh tengok pada muka surat 6 daripada buku teks masing-masing. Okey, kita ada 6 bidang sains. Kalau awak tengok kat sini, ada fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Mana satu yang berkait dengan kajian perubahan cuaca dan iklim? Semestinya kita ada meteorologi, kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. So contoh yang diberi adalah hidrometeorologi. So jawapan ada tak perkataan hidrometeorologi? Ada. So jawapannya adalah D. Yang lain semua kurang tepat lah. Okey, soalan nombor 3. Geomorfologi. Kajian tentang apa? Geomorfologi. Masih lagi rujuk muka surat 6. Cari perkataan geo. Tadi meteorologi, kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. Kita tengok pula perkataan geo. Geomorfologi. Geo ada kat sini, salah satu bidang sains. Geologi, kajian tentang batuan, tanah ataupun tanah sebenarnya, dan juga mineral. Awak pernah belajar pasal geografi, geo. Dia memang berkait tentang tanah ataupun batuan. So ada tak contoh geomorfologi? Ada. So jawapan dia adalah geomorfologi adalah kajian tentang ataupun mengenai batuan, tanah dan mineral. Yang ni betul. Okey, benda hidup ni salah lah. Yang ni berkait tentang bidang lain. Boleh tengok sendirilah kalau benda hidup tu berkait tentang biologi. Sebenarnya kalau jirin dalam tindak balas yang berlaku, kimia, tenaga dan kesan terhadap jirim, yang tu ada ke tak tu? Yang tu adalah fizik.
Okey, yang ni saya boleh catat sikit lah untuk pengetahuan semua. Takutkan ada yang tak ingat. Yang ni lebih kepada bidang biologi. Okey. Yang ni geologi. So, jawapan untuk nombor 3B ni geologi. C, jika nanti tak balas yang berlaku, kimia lah. D ni lebih kepada fizik. Okey. Next, nombor 4. Hadiah Nobel. Hadiah Nobel ni sangat berharga sebenarnya kepada ahli sains yang cemerlang. Yang mana berjaya lah dalam bidang sains. Dia banyak buat eksperimen ataupun uji kaji menjadi ataupun berjaya. Jadi diberikan hadiah Nobel. Tengok gambar pun kita tahu dia dapat apa kan. So dia berlaku di mana? Dia beri tu dekat mana? So boleh tengok muka surat 8. Hadiah Nobel diberikan kepada ahli sains yang cemerlang dalam beberapa bidang sains setiap tahun di Stockholm, Sweden. Dekat Sweden sebenarnya. Kat sini ada jawapan. Okey, so jawapan yang ada dekat objektif A, Sweden Yang lain salah lah. Okey. Soalan nombor 5. Radas pada Rajah 3. Radas ni membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Semasa pemanasan ataupun pendidikan. Kalau tengok gambar pun nak pernah belajar dalam masa sekolah rendah. Yang ni lebih kepada alat radas apa namanya. Kita tengok. Dia ada bika untuk A, B kaki ritot, C kasa dawai, D tungku kaki 3. Kalau tengok sini sangat senang. So jawapan dia adalah apa? Tengok bika, gambar bika macam mana? Takkan tak ingat tau. So, gambar bika. Ni gambar bika. Ni gambar bika tak sama pun. Macam Rajah 3. So, jawapan bika salah. Okey. Kaki ritot. Mana kaki ritot? Ni kaki ritot. Ni kaki ritot. Gambar kaki ritot. Dia untuk memegang dan menyokong sesuatu radas. Adakah kaki ritot? Pun tidak. Salah juga. Antara C atau D. Okey, jawapan dia adalah siapa yang jawab C? Jawapannya adalah betul. Tungku kaki 3 salah. Tungku kaki 3 dia bukan untuk sebarkan haba semasa pemanasan. Macam mana bentuk tungku kaki 3 pun dah tak sama kan dengan gambar tu. So, yang ni adalah tungku kaki 3 dan nama tungku kaki 3. Dia ada kaki, dia ada 3. 1, 2, 3. Sokong radas masa pemanasan dia untuk sokong. Maknanya kasa dawai duduk kat atas ni. Ni kasa dawai duduk atas ni. Okey, tapi benda yang berbeza lah. So kita dapat jawapan untuk nombor 5 adalah C. Kasa dawai. Ni bentuk kasa dawai. Nampak bentuk dia pun bukan bentuk lah. Maknanya diperbuat daripada dawai. Macam dawai kan. So ingatlah nama kasa dawai. Nombor 6. Radas digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Ingat perkataan keyword dia kuantiti yang besar. Dalam peperiksaan kalau misalnya pada kertas soalan kita boleh highlight ataupun tulis. Gariskan perkataan yang penting macam teacher buat ni. Tapi kalau online tu tak boleh lah. Maknanya awak kena baca betul-betul. Okey, untuk soalan nombor 6 ni, mana satu alat radas yang kita boleh isi bahan kimia ataupun cecair dalam kuantiti yang besar? Adakah pipet, A, B tabung uji ataupun C kelalangkun atau silinder penyukat? So kita tengok ada sebahagian alat radas tu awak dah belajar. So kita tengok dulu pipet memang salah lah. Pipet alat dia tengok sini. Okey. Pipet dia kecil je. Isi padu cecair hanya boleh diisi dalam kuantiti yang kecil. Okey. Fungsi dia pun lain. Kalau yang seterusnya tabung uji. Mana tabung uji? Boleh ke isi dalam kuantiti yang besar ataupun yang banyak? Kalau tengok tabung uji pun memang saiz dia kecil. Saiz kecil maknanya isi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. So, salah dah. So, pipet salah. Tabung uji salah. Kelalangkun ke ataupun silinder penyukat? Mana satu yang betul? Kita tengok kelalangkun.
kelalangkun. Apa fungsi kelalangkun? Nama kelalangkun sebab bentuk dia macam kun. So, dia kata kat sini mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Jawapan dia memang betul lah. Untuk sama juga fungsi untuk bika dan juga kelalang dasar lepeh. 3 alat radas ni memang boleh isi dalam kuantiti yang besar. So, jawapan paling tepat untuk nombor 6 adalah C, kelalangkun. Silinder penyukat ni dia kurang tepat, memang dia boleh isi juga cair dalam beberapa kuantiti. Tapi paling tepat untuk soalan nombor 6 adalah C. Okey, untuk nombor 7. Rajah 5 ni, rajah 5 menunjukkan skala pada tolak skru mikrometer. Ingat lagi tak tolak skru mikrometer, apa fungsi dia? Ini kita boleh tengok pada muka surat 23. Ada teacher snap juga ni gambar daripada buku teks awak. Tujuan tolak skru mikrometer, kegunaan dia untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Okey, tengok unit dia. Kalau kita ambil milimeter, 0.01 milimeter adalah unit terkecil dia. Okey, inilah alat tolak skru mikrometer yang ada di makmal. Kalau biasanya kalau boleh bersemuka, tahun-tahun sebelum ni memang teacher bagi pelajar guna sebenarnya untuk ukur diameter objek yang kecil lah, kertas, pen, pemadam, duit shilling dan sebagainya. Okey, so cara kita nak ukur ataupun nak baca tolak skru mikrometer ni, tengok pada rajah 1.15 ni. Okey, ni aras mata dia, rajah 1.16 aras mata yang betul kat sini. Kena tengok straight lah. Okey, yang ni kita tengok dulu. First kali memang kita kena tengok dulu dua skala yang ada. So, dua skala yang ada adalah skala utama dan skala vernier. Memang kita kena baca dulu skala utama dulu. Nama skala utama kan? And then bacaan skala vernier. Kat sini dia dah bagi contoh. Okey, unit dia yang kita gunakan untuk tolak skru mikrometer adalah milimeter. Okey, milimeter. So, bacaan yang mula-mula sekali kita kena ambil adalah skala utama dia. Kita tengok dulu kawasan ni. Kawasan ni yang ada skala tu 0, 1, 2, 3. So kita baca dulu berapa bacaan dia. Kalau kita tengok sini anak panah dah tunjuk kawasan ni. Sini 3, 3.0. Kalau yang ni dia dah pada senggatan kawasan ini kita panggil sebagai bacaannya adalah 3.5 mm. Untuk skala utama 3.5 mm. So bacaan yang seterusnya adalah pada skala vernier. Skala vernier kita nak baca sekarang. Dia ada bila dia boleh laraskan, sebenarnya dia boleh pusing ni. Dia boleh laraskan, dia daripada 0 sampailah dapat sini 45 kan. So ada 30, ada 35, 40, 45. So mesti bila kita nak baca ni, kalau tengok anak panah, garisan yang sini ni lurus dengan garisan skala utama. Garisan yang ada pada skala vernier lurus dengan skala utama. Kita baca kat sini. So kita baca pada anak panah ni berapa bacaan dia. So kita ada tak sampai 40. Kat sini adalah 38. Tak nampak kan? Saya guna ni. 38 kalau ikutkan. Tapi untuk unit bagi tolak skru mikrometer dia gunakan sebagai 0.38 mm. Ni adalah bacaan untuk skala vernier. Okey, dia tambahlah skala utama tambah dengan skala vernier, dia akan dapat 3.88 mm. Okey, cuba kita tengok soalan balik. Cuba jawab. Kita jawab sama-sama lah. Kita buat sama-sama. Okey. Minta maaf kalau ada gangguan bunyi ke apa. Awak abaikan. Biasalah duduk rumah ni macam-macam bunyi ada. So kita tengok sini soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Baca dulu. First kali saya ajar tadi, baca dulu skala
utama. And then barulah kita baca yang kedua adalah bacaan skala vernier. Yang saya tulis ni kawasan dia lah ni. Kalau yang ni, kawasan ni adalah skala utama. Yang ni pula skala vernier. So skala utama dulu kita baca. Okay, so bacaan tolak skru mikrometer yang dia nak berapa bacaan kan? Kita tulis dulu bersamaan dengan bacaan skala utama. Perlu tambah ke tolak? Tambah dengan bacaan skala vernier. Okay. So, berapa bacaan skala utama? Kita tengok sini. Dia kat sini 7. Tapi dia berhenti dekat kawasan ni. Ni dah nampak ni. Kawasan ni kan? Saya ulang balik. Kalau kat sini 7. Tapi kawasan ni dah berhenti di sini. Nampak garisan tu. Ni. Bila laras kan dia nampak garisan kecil kat bawah tu. Dia diwakili oleh 7.5. Okey. Kat sini 3. Saya bagi contoh awal Yang ni 3.0 mm. Yang ni kalau yang kecil ni 3.5 mm. And then 4 mm. Sini berapa? 4.5 mm. Dan seterusnya. So yang ni sebab itulah saya baca tadi berapa? 7.5. Saya tulis balik tak nampak. 7.5 mm. So boleh tulis dekat bacaan kat sini. Bacaan skala utama adalah 7.5 mm. Tambah dengan bacaan skala vernier. Okey, kita tengok bacaan skala vernier. Ni kena padam dulu. Okey, bacaan skala vernier. Kita tengok sini. Okey, dia ada kosong. Lepas tu, mesti lurus kan dengan garisan skala utama. Kita baca kat garisan situ lah. Kat garisan ni yang kita nak baca. So, yang ni berapa bacaan ni? Kalau ini kosong. Yang ni berapa? Yang ni berapa ni? Yang teacher bulat ni. Yang ni adalah 0.01 mm. Okey. Selepas tu kat kawasan ni berapa? Yang ni yang kita nak ambil ni sebab dia lurus dengan garisan skala utama. Yang ni berapa? So jawapannya adalah 0.02 mm. Sebab sini 1 ni 1 2 3 4 5 kan? Okey, saya ulang balik takut tak nampak. Ini 1 2 3 4 5. Ni pun dia dah tunjuk 5 kan. Tapi untuk bacaan tolak skru mikrometer memang dia akan jadi tempat perpuluhan dia macam ni. Okey. So bacaannya untuk kawasan ni, untuk garisan yang lurus dengan skala utama adalah 0.02 mm. Okey, so tambahlah dengan 0.02 mm. So dapat berapa? Dapat berapa? 7.52 mm. Inilah jawapan dia. Okey, dapatlah soalan nombor 7. Jawapannya adalah C. Kena tengok balik video kalau tak faham. Okey, next nombor 8. Nombor 8. Maklumat berikut menunjukkan beberapa langkah penyiasatan saintifik. Langkah penyiasatan saintifik ada banyak. Tapi ini dibagi 4 saja. PQRS. So susun PQRS ni dalam susunan yang betul. Mana satu? First kali kita akan start dulu dengan apa orang kata, mengenal pasti masalah. Bila kaedah saintifik ni
kalau ikutkan dia ada 9. Tapi ni bagi 4 je. First kali memang yang pertama mesti mengenal pasti masalah. Kalau daripada buku teks awak, muka surat 3, 4 dan 3, 5. Buku teks muka surat 3, 4, 3, 5. Okey, saya sambung balik tadi. Nombor 1, langkah ataupun kaedah saintifik ni, penyiasatan saintifik. Nombor 1, mengenal pasti masalah. Nombor 2 adalah membina hipotesis. Ni memang kena ingat lah. Kena hafal. Nombor 3, mengawal pemboleh ubah. Awak pun dah belajar sebenarnya masa sekolah rendah. Mengawal pemboleh ubah ada 3. Pemboleh ubah, namakan pemboleh ubah ada 3 kan? Apa dia? 3 pemboleh ubah. Iaitu manipulasi, pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas. Dan satu lagi pemboleh ubah malah. Kan? Ada 3. Okey. Next. Yang keempat. Yang keempat. Kita ada merancang eksperimen. Ada banyak lagi lah. Dia sampai 9 sebenarnya. Saya ambil sikit je. Yang kelima, menjalankan eksperimen. Okey. Bila merancang eksperimen ni, nombor 4 tu, merancang eksperimen mestilah kena sediakan alat radas. Bahan dan alat radas. Nombor 5 baru boleh kita jalankan eksperimen. Bila dah ada alat radas dan sebagainya. Okey. Cuba cek balik. Nombor 8 ni, mana satu turutan dia yang pertama? Dia tak ada mengenal pasti masalah. Tapi kalau kita nak buat eksperimen, yang pasti mesti kita nak perhatikan dulu fenomena ataupun keadaan yang berlaku. Contoh, kalau kita buat eksperimen apa? Yang pernah awak buat eksperimen apa? Eksperimen taugeh tu, kalau misalnya awak tanam biji benih kacang hijau kan, awak mesti perhatikan dulu apa jadi pada kacang hijau tersebut. Dia akan tumbuh apa? Pucuk dan sebagainya. Tumbuh plumul. And then tumbuh radikal untuk akar. Itu kita mengenal pasti masalah dulu. So yang pertama apa? Adakah P, Q, R atau S? So yang pertama adalah P. P adalah yang nombor 1. Nombor 1, P. Mesti perhatikan fenomena dulu ataupun dikenali sebagai mengenal pasti masalah. And then membina hipotesis. Ada tak membina hipotesis? Ada, cuma dia guna perkataan lain je. Membentuk hipotesis. Betul lah tu. Apa dia hipotesis? Apa dia hipotesis? Maksud hipotesis. Maksud hipotesis adalah jangkaan awal. Sebelum buat eksperimen, awak menjangkakan dulu. Jangkaan awal ataupun awak meneka. Ataupun tekaan. Hipotesis yang awak teka. Teka atau menjangka awal. Tak buat eksperimen pun awak teka. Apa jadi? Biji benih tu tanam, apa jadi? Keluar pucuk. Mungkin keluar pucuk. Mungkin keluar akar. Itu awak membentuk ataupun membina hipotesis. Okey, yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Ada tak? Kita tengok. Mengawal pemboleh ubah R. Ada. Kan? Ada. So, kita bolehlah tanda R tu sebagai nombor 3. Okey. Sekejap ya.